Studio. Seperti yang dijanjikan pagi tadi, kita akan bawakan kisah seorang ibu. Mungkin ramai yang sudah kenal dengan kisah ibu ini yang banyak membantu anak-anak kecil yang tidak mempunyai sebenarnya sesiapa di dunia ini untuk bergantung harap. Dan ia merupakan satu perjuangan yang diteruskan oleh ibu ini memulakan persatuannya pada 2001 ataupun kisahnya pada 2001. Dan melihat kepada nama persatuan ini pun kita sudah boleh mengetahui sedikit sebanyak tentang kesukaran yang dihadapi oleh ibu ini dalam menjalankan tanggungjawabnya dan juga terus membela anak-anak ini. Persatuan Kebajikan Anak kepada Pesakit HIV dan AIDS Nurul Iman Malaysia adalah persatuan yang ditubuhkan oleh ibu ini. Kita perkenalkan tetamu istimewa kita pagi ini. Ya, kita bersama dengan Puan Nurlina Alawi, pengasas ataupun yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Anak kepada Pesakit HIV atau AIDS Nurul Iman Malaysia. Perniam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami, Mama. Alhamdulillah, thank you so much. Mama tu memang panggilan yang saya rasa cukup sesuai lah dengan Puan kerana tanggungjawab tu luar biasa yang dipikul oleh Puan. Mungkin kita boleh mulakan dengan apakah yang membantu Puan sendiri untuk terdetik memulakan persatuan ini pada 2001. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah yang jentik hati saya untuk melindungi anak-anak anugerah yang datangnya daripada berbagai golongan, berbagai latar belakang. Dan sebenarnya pada masa saya kecil, arwah ibu saya merupakan anak yatim piatu. Arwah mak selalu bercerita macam mana jadi anak yatim piatu. Yalah, biasanya orang ada mak bapak, ibu dan ayah, tapi bila anak yatim piatu ni dia rasa macam terasing sedikit. Tapi Allah Maha Kaya, bila tahun 2001 tu mama didatangi oleh mama diberitahu oleh arwah mak bahawa ada seorang wanita tu dia mengandung. So tak ada siapa pun sanggup nak bela because anak mak dia ada HIV. So arwah mak saya datang bawa anak tu ke rumah, bawa gadis tu ke rumah saya dan saya bela sampailah dia bersalin. Dan bila dah bersalin tu saya terdetik hati untuk mengandung, untuk menyusukan anak tersebut. So anak tu adalah anak susu saya. Now Iman dah umur 21 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah bebas daripada HIV. Bukan kerana, mungkin secara kebetulan bila susu ibu tu membantu beliau untuk dia bebas daripada HIV. Tapi ialah kita sebagai seorang ibu ni nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau boleh kita sanggup gadai apa saja nyawa. Betul. Apa saja untuk anak-anak. Jadi Alhamdulillah bertitik tolak di situ. Dah 21 tahun saya bela anak angkat. Yang datang pergilah hidup saya. Tapi kalau nak ikutkan daripada tahun 2001, lebih dari 100 orang yang saya bela. Yang Alhamdulillah sekarang ni dah kalau dah keluarga dah besar, yang kekal sekarang ni 60 orang, termasuk menantu dan cucu. Saya tak panggil anak tu anak yatim ataupun anak apa-apa. Saya kata itu anak anugerah, anak saya, anak angkat, maksudnya anak angkat dan anak kandung, menantu kandung, menantu angkat dan juga cucu angkat, cucu kandung. Maksudnya semuanya sebagai satu big family. Pada mama, orang kata tak ada apa yang saya boleh buat di akhir usia ni. Saya dah umur 51 tahun. Saya rasa inilah jalan yang Allah beri dan Allah teruskan untuk saya sampailah habis hayat saya, insyaAllah. Ya. Untuk pengetahuan semua, HIV sebenarnya satu virus yang melemahkan sistem pertahanan badan kita dan AIDS merupakan salah satu sindrom yang disebabkan oleh HIV ini tadi, dan sehingga kini sebenarnya masih belum ada lagi rawatan untuk betul-betul membunuh HIV ini. Ini yang sebenarnya menjadi satu permasalahan kita apabila anak-anak ini selepas ibu ataupun bapa mereka hilang daripada dunia ini, tiada di dunia ini, ke mana arah tuju mereka. Tapi macam kita berjumpa dengan Mama sudi berkongsi cinta, berkongsi kasih dan rezeki bersama cinta dengan cinta tanpa sepadan. Betul, cinta tanpa sepadan. Tapi satu yang ingin kita bertanya kepada Mama, bagaimana Mama nak memberi pemahaman kepada anak-anak kecil ini? Sebab kadang-kadang mungkin dia akan tanya, Mama saya kat mana? Papa saya kat mana? Bila nak bagi tahu situasi sebenar dan juga stigma masyarakat mengenai mereka ni. Pada Mama tidak ada stigma. Tidak ada stigma antara saya dan dia. Tak ada stigma untuk semua. Sebab bila kita create bonding ataupun create stigma tu, dia akan jadi stigma lah. Tapi pada saya, anak tu bila masuk rumah saya, dia adalah anak saya. Dia adalah cucu saya. Jadi kenapa saya kata anak dan cucu? Anak yang sekarang ni, bila saya dah tua, bila anak saya yang 15 tahun ke atas tu kira anak.
15 tahun ke bawah tu semua kira cucu. Sebab saya pernah bela cucu yang boleh lahir, cucu angkat, sampailah sekarang ni dah umur 14 tahun. Jadi 14 tahun tu kira anak cucu lah saya. Maksudnya yang baru datang pun 14 tahun ke bawah, semua cucu. Okey, dia tahu. Yang saya akan panggil bahasa kan, saya nenek dan mama. Nenek dan mama. So pada saya, anak-anak saya, dia tidak pernah bertanya siapa di mana dia. Sebab dia bersyukur pada Allah. Sampai ke rumah mama layan macam nyawa. Semuanya bersistem mentor-menti. Yang besar akan jaga yang kecil. Anak kandung dengan anak angkat bersatu hati. Bersatu hati. Saya bersyukur pada Allah kerana anak-anak kandung saya menerima anak-anak tu sebagai darah daging mereka sendiri. Dia tidak ada stigma di antara mereka. Contohnya macam pagi ni kan kami petang pukul 2.30 kami ada majlis ulang tahun Pernim ke 18 tahun. Jadi dan majlis pelancaran buku saya untuk saya nak kalau boleh bila saya dah tak ada pun saya punya cerita ataupun sejarah saya akan berterusan. Jadi pagi ni anak-anak kandung, anak-anak angkat dia tahu okey mama dia tak ada pagi-pagi dia tak ada. Dia tahu okey sebelum hari ni sebelum semalam dia akan gosok baju adik dia. Dia akan tahu adik dia punya kasut, stokin. Dia kan okey pukul 11 semua kena ready. Dia akan bawa adik-adik dia pergi. Maksudnya saya tak payah lagi nak susah pening kepala untuk memikirkan apa yang mereka harus buat. Mereka tahu sendiri. Maksudnya bersyukur kepada Allah kerana bila saya amalkan sistem mentor-menti, bila saya amalkan konsep keluarga, dia bersatu. Dia ukuran antara mereka terlalu kuat. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang Mama sebutkan tadi berkaitan dengan Alin yang bebas HIV dan Alhamdulillah kini berusia 21 tahun. Iman 21 tahun. Namun bukan semua anak yang dijaga oleh Mama bebas HIV. Masih ada yang HIV positif. Bukan HIV AIDS. Masih ada AIDS. HIV positif. Ada yang telah pun sampai ke tahap AIDS. Namun kita sering dengar tentang ubat-ubat yang boleh membantu mengawal keadaan tersebut. Apakah realitinya dalam apa yang Mama sendiri hadapi bersama? Alhamdulillah. Memang ubat antiviral tu untuk memanjangkan dia punya hidup dia. Tapi memang betul. Bila saya baru kehilangan anak saya. Anak yang saya bela mula-mula dulu tahun 2004. Nama dia Siti Nohatika. Arwah dah pergi meninggalkan saya pada 22 Mei 2022 baru ni. Saya telah kehilangan 4 anak. 2 orang meninggal atas pangkuan saya. 2 orang lepas Muhammad Murni dengan Uti meninggal pada umur 11 tahun. Tasha pun meninggal pada umur 11 tahun. Siti Nohatika ataupun Mak Anjang, saya panggil Mak Anjang, meninggal pada berusia 25 tahun. Maksudnya itu dalam inilah maksudnya mereka ni meninggal waktu muda. Mungkin dia punya sistem daya tahan mereka tak kuat. Mungkin masa tu mereka pergi dulu. Jadi tapi Alhamdulillah Siti Nohatika sampai umur 25 tahun. Jadi saya rasa satu kejayaan juga pada saya kerana satu kejayaan juga pada Siti, iaitu saya panggil Mak Anjang, kerana dia bertahan sampai umur 25 tahun. Saya bersyukur sangat pada Allah dan saya sayangi mereka, santuni mereka macam nyawa. Macam yang meninggal yang kedua tu Utih, saya sempat bawa dia 2 kali umrah. Dan saya anak-anak Mama, kalau Mama bela mereka, saya akan pastikan mereka berkualiti baru berkuantiti. Maksudnya mereka ke depannya belajar. Kalau boleh sampai masuk ke peringkat Menara Gading Universiti. Jadi tidak ada stigma di antara saya dengan mereka. Tidak ada stigma di keliling saya rasa. Sebab kalau orang tanya, tu siapa? Tu anak saya. Itu siapa? Itu cucu saya. Jadi orang tidak boleh, orang akan malu bila dia nak mengutuk-ngutuk. Saya kata anak saya. Betul. Macam bila saya pergi mana-mana, jalan-jalan mana-mana, bila orang tanya, siapa ini? Anak saya lah. Berapanya anak awak? Anak saya lah. Ramai tak ramai kita boleh tengok lah di belakang tu. Itu merupakan sebahagian lah ni kot. Sebahagian anak-anak dan juga cucu Mama. Mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan penonton kejayaan anak-anak Mama sekarang. Bagaimana kehidupan mereka? Ya Allah. Okay. Saya ada anak kandung 7 orang. 7, okey. Yang sulung 31 tahun. Alung
Alung Emilia sekarang ni dah kahwin 2 anak tapi masih still bersama saya. Alung belajar dia belajar ijazah perakaunan UiTM Melaka. Sekarang ni dia accountant saya. Dan dia juga bendahari Pernim. Yang kedua belajar chemical engineer. Nuraini dia juga membantu saya. Dia pun dah kahwin 2 anak kandung. Jadi yang pertama Alung saya ni cerita pasal tentang anak kandung dulu 6 yang dah masuk universiti, 1 yang masih belajar umur 16 tahun. Alung UiTM Melaka, Anga UiTM Shah Alam, Uda USM sekarang. Dia buat engineer juga mechanical. Nombor 4 Acik. Acik baru saja habis UiTM Melaka. Dia buat bisnes antarabangsa dan dia dapat tahun ni dia dapat anugerah insya-Allah ANC. Anugerah Anak Chancellor bulan 12 nanti insya-Allah, dan dia sekarang dah kerja dekat Selamberja. Selamberja. And then nombor 5 dekat UUM Pak Hitam, lelaki UUM. Nombor 6 UiTM Lendu. Nombor 7 masih lagi belajar form 4. Itu anak kandung. Alhamdulillah. Anak angkat alhamdulillah banyak. Kalau tadi adik dia Manjang meninggal sebab HIV AIDS, memang ada HIV AIDS. Abang dia tak ada HIV, nama dia Sabri. Sabri dulu dia belajar, dulu masa Sabri umur dia 11 tahun, bila adik dia saya ambil dulu, dia nampak bila masuk dalam TV semua, dia request dengan mak saudara dia hantar ke rumah saya. Jadi masa tu umur 11 tahun. Siti umur 7 tahun. Jadi bila Abang Long Sabri daripada umur 11 tahun, saya bela dia sampai dah sekarang dia umur 28 tahun, baru saja habis belajar. Dia belajar, dia buat ijazah electronic engineering juga. So alhamdulillah, maksudnya anak angkat pun UiTM Tapa, UiTM Seri Iskandar. Maksudnya anak kandung, anak angkat semua sama, tak ada beza. Subhanallah. Mama, tahniah kita ucapkan kerana ini merupakan satu kejayaan. Saya nak mereka luar biasa. Terbang setinggi yang boleh. Lupakan dia punya latar belakang, dia memacu terus ke hadapan agar boleh menjadi satu inspirasi pada anak-anak yang lain, insya-Allah. Dan kisah Mama dibukukan dalam pelbagai kisah yang telah pun ada di pasaran. Kalau ada yang ingin tahu kisah Mama ni, boleh dapatkan dan hubungi Pernim sendiri untuk mengetahui bagaimana anda. Saya terbitkan sendiri. Ya, Mama terbitkan sendiri. Terbitkan sendiri sebab saya nak selagi ada buku ini, selagi itulah ada pencen saya untuk anak-anak saya dan cucu saya. Selagi itulah mereka tidak payah meminta-minta, mereka tak payah meminta-minta dengan orang lain. Mereka ada perniagaan mereka sendiri, insya-Allah, dan perniagaan untuk akhirat baru dunia, insya-Allah. Betul. Jadi kepada anda di luar sana, bukan saja berkongsi rezeki tapi berkongsi kasih sebenarnya. Kalau kita lihat wajah-wajah cinta hati Mama ni belakang ni memerlukan kasih sayang tuan-tuan dan puan-puan keluarga Malaysia khususnya. Terima kasih Mama kita ucapkan kerana sudi bersama dengan kita hari ini, membawa satu kisah yang cukup istimewa bersama dengan penonton Sahabat Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita ke